Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti anda lihat, kami daripada kumpulan 3 telah memilih topik mengenai ekonomi. Tajuk kajian kami ialah kesan masalah pandemik COVID-19 terhadap amalan ekonomi Pancasila di Indonesia. Terdapat 4 orang ahli dalam kumpulan ini iaitu Muhammad Azri, Rabeto Adawiyah, Puteri Elis dan juga saya sendiri, Nur Nabila binti Ibrahim, nombor metrik 268001. Saya akan mulakan pembincangan kami dengan pengenalan. Ekonomi Pancasila boleh ditakrif sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan kekuatan ekonomi rakyat. Dalam erti kata yang lain, rakyat akan bersama-sama mengelolakan sumber ekonomi yang dimiliki, contoh seperti kopi, koko dan petroleum. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan juga berhak untuk bercampur tangan dalam urusan pengelolaan sumber-sumber tersebut. Terdapat 5 sila di dalam sistem Pancasila. Sila yang pertama ialah nilai ketuhanan. Rakyat Indonesia percaya dengan adanya agama, mereka dapat mencegah konflik agama terutama ketika dalam urusan dalam perniagaan. Sila yang kedua ialah nilai kemanusiaan. Dengan adanya sistem Pancasila, ia akan menerapkan sistem ekonomi yang adil dan beradab. Permasalahan seperti penipuan, korupsi dan perniagaan secara haram dapat dikurangkan. Sila yang ketiga ialah nilai persatuan. Semangat nasionalisme di Indonesia sangat tinggi. Jadi dengan adanya sistem Pancasila, nilai persatuan dapat diterapkan dan mereka dapat bersatu padu dalam bersama-sama mengelolakan sumber ekonomi yang terdapat di negara mereka. Sila yang keempat ialah nilai musyawarah atau demokrasi. Di dalam sistem Pancasila, wakil rakyat dan pemimpin akan bersama-sama menyelesaikan masalah ekonomi negara dan memikirkan cara untuk menguntungkan semua pihak. Sila yang kelima ialah nilai keadilan sosial. Melalui sistem Pancasila, sumber alam akan dibahagikan secara sama rata menurut potensi masing-masing. Contohnya, koko dan kopi akan diusahakan oleh petani, manakala petroleum akan diusahakan oleh pelumbung. Bermula pada Disember 2019, seluruh dunia telah digemparkan dengan isu COVID-19. Ini merupakan isu-isu ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia semasa pandemik. Isu yang pertama ialah kenaikan harga keperluan asas. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami kenaikan harga barang dan perkhidmatan sebanyak 2.82%. Ini merupakan isu yang sangat besar kepada warga Indonesia kerana hampir separuh populasi penduduk di Indonesia sangat miskin. Isu yang kedua ialah peningkatan jumlah kemiskinan. Indeks kemiskinan di Indonesia meningkat kerana penutupan sepadan antara negara telah menyekat warga Indonesia dari mencari rezeki seperti biasa. Isu yang ketiga ialah kekurangan tenaga kerja dan fasiliti. Pada Ogos yang lalu, tempat kuarantin di Indonesia sudah mencapai 69%, manakala katil ICU mereka sudah mencapai 77%. Apa yang lebih memburukkan keadaan lagi adalah jumlah pesakit yang dijangkiti setiap hari melebihi jumlah petugas kesihatan. Isu yang keempat ialah sektor ekonomi terjejas. Sebahagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh sektor ekspor, pelancongan, pelabuhan dan sektor industri pembuatan. Oleh kerana semua sektor-sektor ini tidak dapat berfungsi seperti biasa, mereka mengalami kerugian. Isu yang kelima ialah kekurangan peluang pekerjaan. Pihak berkuasa Indonesia telah meramalkan 3.5 juta rakyatnya akan kehilangan pekerjaan akibat penularan virus COVID-19. Ini akan memburukkan lagi keadaan kerana peluang pekerjaan akan menjadi lebih terhad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azri bin Tajuddin, nombor metrik 254973. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pandangan masyarakat terhadap isu ekonomi di Indonesia. Penyebaran COVID-19 secara besar-besaran telah memberi kesan yang sangat besar terhadap ekonomi dunia. Pelbagai aktiviti perniagaan dan aktiviti lain di pelbagai negara terpaksa diberhentikan dan ditutup untuk mengelakkan penyebaran virus COVID-19 daripada merebak. Menurut Nur Alif Hidayat yang merupakan seorang pelajar Fakulti Ekonomi dan Perniagaan di Universiti Pancasakti, kesan daripada perkara ini mengakibatkan ramai pekerja terjejas, seterusnya akan meningkatkan jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Malahan di Indonesia, kadar pengangguran pada tahun 2020 diramalkan akan mencapai 11 juta orang. Indonesia pada masa ini berada di ambang kemelesetan ekonomi setelah virus COVID-19 di negara tersebut tidak berkurang sama sekali. Ekonomi Indonesia pada suku kedua 2020 juga merosot sebanyak 5.32%. Selain itu, menurut pemerhati ekonomi dari Universiti Gadjah Mada iaitu Fahmi Radi menyatakan bahawa memandangkan perkembangan sehingga kini di Indonesia sudah hampir memasuki kemelesetan ekonomi,
sekiranya pertumbuhan ekonomi pada suku ketiga kembali menjadi negatif. Menurut beliau, kemerosotan akan mempengaruhi penawaran barang yang akan menurun secara drastik tetapi permintaan akan tetap ada. Kesan daripada hal ini, harga barang akan naik secara melampau yang akhirnya akan menyebabkan inflasi. Inflasi yang tidak terkawal akan menurunkan kuasa beli masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan tetap yang tidak mempunyai lain-lain pendapatan. Seterusnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan bertambah buruk. Penurunan dalam penawaran disebabkan oleh pengeluaran yang merosot yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rebeto Adawiyah binti Halim, nombor matrik 253079. Okey, saya akan meneruskan pembentangan dengan kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Okey, kelebihan yang pertama ialah fakir miskin dan gelandangan dipelihara oleh negara. Semasa pandemik COVID-19 berlaku, banyak pihak yang terkesan, terutamanya ialah golongan fakir miskin dan gelandangan. Di Indonesia, fakir miskin dikategorikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai sumber pendapatan ataupun mempunyai sumber pendapatan tetapi tidak dapat memenuhi keperluan seperti mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesihatan dan sebagainya. Okey, membantu fakir miskin dan gelandangan merupakan sikap negara Indonesia yang mengamalkan Pancasila, iaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Sebagai usaha oleh pemerintah dalam menangani kesan ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyediakan dana yang sangat banyak untuk masyarakat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, terutamanya masyarakat kategori kelas rendah. Beberapa program diperkenalkan oleh pemerintah terbahagi kepada dua kategori iaitu program non-regular terdapat 4 program dan program regular terdapat 3 program. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila yang kedua ialah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan sumber alam yang terkandung dalam bumi merupakan sumber alam yang tidak boleh diperbarui, maka cara pengurusannya perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, adil dan berkesan untuk memperoleh manfaat yang semaksimumnya secara berterusan. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahawa undang-undang ini dapat memberikan sumbangan penting bagi pembangunan negara selama lebih kurang 4 dekad sejak ia berlaku. Selain itu, tambahan kepada pasal 33 tersebut menyatakan bahawa ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan yang merupakan dasar hukum kewujudan sistem ekonomi konstitusional. Selain itu, turut dinyatakan bahawa cabang-cabang pengeluaran yang penting bagi negara yang mengawal kehidupan masyarakat secara umum dikendalikan oleh negara. Maka, hasil pengendali sumber-sumber ini dapat membantu kesejahteraan rakyat, misalnya pada pandemik COVID-19 ini. Okey, kita teruskan dengan kelemahan sistem ekonomi Pancasila. Terdapat dua kelemahan. Yang pertama ialah sistem free trade liberalism yang menubuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Sisi negatif dalam ekonomi Pancasila yang dapat menubuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dinamakan sebagai free trade liberalism atau sistem persaingan bebas. Free trade liberalism merupakan kebebasan berniaga yang tidak terkawal yang menyatakan berlakunya eksploitasi ekonomi yang lemah. Kesan sistem persaingan bebas ini akan mewujudkan persaingan sehingga jurang yang besar antara yang kuat dan yang lemah. Selain itu, pengagihan pendapatan sukar dicapai kerana terdapat jurang yang semakin besar antara yang kaya dan miskin. Semasa persaingan dilakukan, wujudnya pengeluar yang melakukan tindakan yang kurang sihat akhirnya menimbulkan ekonomi monopoli. Kelemahan yang kedua ialah sistem etatisme negara yang sangat dominan serta memusnahkan potensi dan daya kreatif unit ekonomi di luar sektor negara. Sistem etatisme atau sistem sosialis ialah sistem ekonomi di mana semua sumber dan perpulusan dirancang dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam sistem ekonomi berpusat memainkan peranan yang sangat dominan. Kelemahan sistem etatisme adalah hak peribadi tidak diiktiraf kerana pemerintah yang mengawal segala hak cipta, potensi inovatif dan kreativiti masyarakat tidak dikembangkan. Selain itu, semua dasar pemerintah mesti dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah adalah paternalism yang bermaksud satu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak paling dominan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Elis Damia binti Nur Hadi, nombor kad matrik 279364. Saya akan bercakap mengenai cara untuk mengatasi isu ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah menggunakan konsep travel bubble. Konsep travel bubble atau gelembung perjalanan ini merupakan persepakatan antara dua kerajaan atau dua negara di mana ia akan memudahkan pergerakan rakyat kerana
Rakyat tidak perlu melakukan kuarantinkan diri apabila tiba di sesebuah negara. Pada tahap ini, kerajaan Indonesia sedang berusaha untuk mewujudkan koridor perjalanan di antara Korea Selatan, Australia dan China. Seterusnya adalah pihak kerajaan Indonesia telah membuka koridor intra-Indonesia, iaitu mereka telah membuka semula perjalanan di antara wilayah-wilayah untuk memudahkan pelancong domestik untuk bergerak dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dengan ini, mereka dapat membantu untuk memulihkan ekonomi mereka yang sedang merosot. Seterusnya, cara untuk mengatasi isu ekonomi Indonesia ini adalah dengan wujudnya peranan ekonomi dan kewangan Islam. Di antara peranan ekonomi dan kewangan Islam adalah wujudnya penyaluran bantuan secara tunai seperti zakat dan sedekah. Penyaluran bantuan ini bukanlah daripada pihak kerajaan semata-mata, tetapi ia juga daripada golongan yang kaya. Oleh itu, golongan ini digalakkan untuk bersedekah dan berzakat supaya dapat membantu mereka yang memerlukan. Seterusnya, melalui pengukuhan wakaf tunai, terdapat skim wakaf tunai yang dipromosikan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan hasil kerjasama lembaga kewangan syariah untuk mewujudkan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur seperti wujudnya hospital wakaf untuk membantu mereka yang terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Seterusnya, peranan ekonomi dan kewangan Islam ini adalah untuk memberi bantuan modal perniagaan kepada perusahaan mikro yang terjejas akibat COVID-19 supaya mereka dapat meneruskan perniagaan mereka. Seterusnya adalah pinjaman Qardul Hasan ini merupakan lanjutan daripada bantuan modal perniagaan di mana pinjaman ini bukanlah untuk mengauk keuntungan semata-mata tetapi ia juga memberi kelonggaran kepada peminjamnya. Seterusnya adalah wujudnya sistem ekonomi dan kewangan syariah. Sistem ekonomi dan kewangan syariah ini adalah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang produktif dan aktiviti ekonomi yang adil. Seterusnya, peranan ekonomi dan kewangan Islam ini adalah wujudnya pengembangan teknologi kewangan Islam. Pengembangan teknologi kewangan Islam ini adalah untuk menumpukan tumpuan masyarakat kepada penggunaan teknologi supaya mereka dapat menghadapi cabaran semasa COVID-19 ini. Seterusnya adalah kesimpulan. Terdapat isu-isu ekonomi kesan daripada pandemik COVID-19 di Indonesia adalah kenaikan harga keperluan asas, peningkatan kadar kemiskinan, kekurangan tenaga kerja dan fasiliti, sektor ekonomi terjejas dan kekurangan peluang pekerjaan. Kesan daripada situasi tersebut, golongan kurang berkemampuan menjadi terbeban akibat tidak mampu membeli ubat-ubatan keperluan asas seperti makanan dan sebagainya. Sistem ekonomi Pancasila yang diamalkan oleh Indonesia mempunyai kelebihannya tersendiri yang digunakan dalam membantu rakyatnya yang terjejas kesan daripada COVID-19. Antaranya adalah fakir miskin dan gelandangan dipelihara oleh negara. Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan sistem ekonomi Pancasila ini, iaitu sistem free liberalism yang menubuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain serta sistem etatisme negara yang sangat dominan serta memusnahkan potensi dan daya kreatif unit ekonomi di luar negara. Terdapat cara-cara untuk mengatasi isu ekonomi di Indonesia, antaranya adalah travel bubble, membuka koridor intra-Indonesia dan ekonomi dan kewangan Islam. Dengan pelbagai cara dan kaedah yang boleh dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini dapat menjana semula sektor-sektor ekonomi dan merangsang kembali pengembangan ekonomi negara tersebut.